Aduh, ya betul. Seksyen 498 dimansuh. Tidak boleh dakwa lelaki goda isteri tak boleh dakwa lelaki goda isteri orang. Ya betul ni. Sebelah suara 5 hakim isytihar seksyen berkenaan 498 tidak berperlembagaan kerana melanggar prinsip asas hubungan kesamarataan jantina. Pelik ni. Aduh. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu Ustaz, lang-lang sampai sini. Okey. Betul Ustaz, apa benda ni Ustaz? Betul ke apa yang saya baca dalam petikan akhbar utusan ni tentang 498 dimansuhkan Ustaz? Betul lah. Mahkamah Persekutuan telah dirujuk oleh seorang lelaki yang didapati menggoda seorang isteri. Kemudian suami dia report. Faham. Jadi pendakwaan telah dibuat ke atas lelaki yang menggoda isteri orang tadi. Betul. Lah. Jadi dia dibicarakan di Mahkamah Tinggi. Jadi orang yang penggoda ni, Casanova ni, dia telah bawa kes ni ke Mahkamah Persekutuan dengan menyatakan bahawa peguam dia menghujahkan bahawa undang-undang ini telah mendiskriminasikan ataupun wujud elemen diskriminasi jantina. Tak faham Ustaz. Maksudnya apa? Apa yang diskriminasi ni? Maksudnya kerana undang-undang ni hanya menyebut seorang suami atau seorang lelaki boleh mendakwa. Kalau pasangan dia curang. Kalau bukan pasangan curang, seorang lelaki yang menggoda isterinya. Si suami saja yang boleh. Maknanya memanglah Mahkamah Persekutuan mempunyai bidang kuasa untuk menentukan keabsahan satu undang-undang. Betul. Jadi dia telah dirujuk. Jadi mahkamah telah menggunakan forum ini, peluang ini untuk menyatakan bahawa undang-undang itu tidak berperlembagaan, bertentangan dengan perkara 8/2 kerana wujudnya perbezaan jantina. Sepatutnya bagi mahkamah, undang-undang tak boleh beri peruntukan hanya kepada lelaki tetapi juga kepada perempuan. Maksudnya dalam undang-undang yang ada sekarang ni, 498 ni hanya boleh dibuat oleh lelaki saja untuk mengadu lah. Yang mengadu. Isteri dia digoda. Tapi kalau isteri nak mendakwa suami dia digoda oleh perempuan lain tak ada? Dalam seksyen ni tak ada. Dalam seksyen 498 kanun keseksaan ni tak ada. Itu maksudnya diskriminasi gender itu maksudnya. Apa implikasi Ustaz daripada pemansuhan ni? Maksudnya adakah kita boleh goda isteri orang dan tak ada apa-apa kesalahan atas kita? Kalau ikut peruntukan undang-undang yang ada setelah dimangsuhkan, maknanya bukan lagi satu kesalahan seorang lelaki menggoda isteri orang. Melainkan dirujuk di bawah mahkamah syariah. Yang Ustaz cerita ni semua mahkamah sivil. Ni mahkamah sivil. Faham. Di mahkamah syariah, contohnya akta seksyen 37 akta jenayah syariah wilayah persekutuan adalah satu kesalahan memujuk seorang isteri orang membawa lari seorang isteri orang lain. Seksyen 32 pula enactment jenayah syariah Negeri Selangor juga menyatakan bahawa adalah satu kesalahan memujuk untuk membawa lari seorang isteri orang lain. Faham. Maknanya kalau Mahkamah Persekutuan membatalkan hukuman ini, di sisi undang-undang persekutuan dah tak ada dah. Maknanya dengan kata lainnya, kalau ia berlaku di kalangan orang bukan Islam, dia dibenarkan. Sebab dia tak ada. Hanya peruntukan yang ada hanyalah untuk peruntukan orang Islam saja yang tak boleh. Yang sekarang ada ni lah. Yang ada sekarang ni. Faham. Jika sekiranya. Itu pun ada jika sekiranya juga. Iaitu peruntukan jenayah syariah tidak dibatalkan pula. Maknanya peruntukan jenayah syariah. Faham? Sebab kita kait pula dengan kes ni Elin. Faham yang kita berhimpun tempoh hari di Putrajaya tu. Apa kaitan Ustaz dengan kes ni Ustaz dengan mahkamah syariah ni? Dalam kes ni Elin, dia menyatakan bahawa Badan Perundangan Negeri tidak ada kuasa undang-undang untuk membuat undang-undang berkaitan dengan jenayah. Faham? 498 tadi undang-undang jenayah. Kesesaan. Tapi batal undang-undang jenayah syariah ada. Betul. Tapi adakah mahkamah syariah ni
berbidang kuasa Untuk menghukum perkara yang berkaitan dengan jenayah. Oh, faham. Jadi kalau let's say worst case scenario, Ya. kes ni alien menang. Ha. Adakah barangkali selepas ni memang tak boleh membawa kes-kes yang melibatkan kanun jenayah yang melibatkan kamar syariah tu tak boleh dibawa sebab bertentangan dengan ni alien punya ni dan itulah tak hilang perkuasa kat situ. Secara umumnya tidak ada undang-undang jenayah syariah. Okey. Secara umumnya. Okey, betul. Adapun detailnya kita kena tengoklah panjanglah dia punya huraian dia. Okey. Tapi secara umumnya cabaran tadi adalah bidang kuasa. Sebenarnya 20 itu hanya teknikal saja dia punya tu, tapi cabaran dia ialah adakah Badan Perundangan Negeri berbidang kuasa membuat undang-undang jenayah syariah. Membuat undang-undang jenayah yang mana bidang kuasa jenayah ini dikatakan hanya milik undang-undang persekutuan. Faham? Jadi kalau ni Elin tu contohnya berjaya membatalkan, maknanya negeri tidak ada kuasa membuat itu, tidak ada kuasa untuk buat, maka maknanya kesalahan goda isteri orang dalam syariah tu tak boleh didakwa lah. Kalau betul lah yang kita katakan tadi, dia kita katakan impact dia ataupun kesan dia boleh sampai kepada tahap yang demikian. Tapi bukan secara automatik lah. Secara automatik maksudnya mungkin apabila ada seorang yang buat tadi berlaku di kalangan orang Islam, suami dia pergi report. Isteri telah digoda untuk dibawa lari. Jadi dia pun report, ditahan, didakwa di bawah mahkamah syariah. Orang yang didakwa tadi, penggoda isteri orang tadi, membawa lari seorang tadi, dia pun cabar di mahkamah, dia kata ni tak ada. Tak ada dalam Jadi terpulang pada mahkamah pula. Tapi berdasarkan kepada senario kes tadi, semua orang fahamlah macam mana boleh jadi. Okey, jadi 498 Ustaz, bila jadi dah termansuh ni, sebenarnya apa yang sepatutnya kerajaan kena buat bila ada peruntukan yang seolah-olah hanya lelaki saja, ada gender bias kat situ? Sebenarnya apa tindakan sepatutnya kerajaan ataupun institusi kehakiman lah, ataupun hakim-hakim ni boleh buat? Adakah tindakan memansuhkan, kalau kita boleh gunakan perkataan memansuhkan tu adalah perbuatan yang tepat, ataupun sebenarnya ada benda lain yang sepatutnya mereka boleh utamakan? Okey. Kalau kita tengok dari segi bidang kuasa mahkamah, mahkamah membuat keputusan sama ada undang-undang itu absah ataupun tidak. Faham. Dia tak boleh buat undang-undang. Undang-undang dibuat di parlimen. Parlimen ada DUN. Atau DUN. Jadi apa tindakan? Tindakannya ialah yang pertama, pihak kerajaan melalui agensi, sama ada AGC, ataupun melalui pemegang taruh kepada perkara yang berkaitan, memohon mahkamah membuat review berkaitan dengan keputusan tadi. Semakan kehakiman. Macam mana dia failkan mahkamah untuk buat semakan kehakiman. Jadi dia boleh dibuat lagi. Itu satu tahap. Tahap yang kedua, sebenarnya tahap yang paling relevan sebenarnya. Sebelum benda ni berlaku sebenarnya boleh buat awal lah kalau nak buat, ataupun selepas pun boleh buat. Iaitu parlimen menggubal undang-undang. Yang menyebut perkara berkaitan lah. Tapi isunya sekarang ni, seorang perempuan menggoda seorang lelaki untuk berkahwin. Lelaki boleh kahwin sama 4. Kalau orang Islam lah. Betul juga. Jadi kalau dia dah kahwin pun, macam mana kita nak menjenayahkan satu perbuatan yang halal? Halal. Orang lelaki boleh kahwin 4. Kan, betul tak? Betul juga. Tapi kalau lelaki menggoda seorang perempuan, mana boleh goda isteri orang? Sebab dari sudut common sense pun, masyarakat tak akan boleh terima isteri ni menduakan suaminya. Betul tak? Faham. Okey. Tapi suami bukan menduakan, tapi dia dibenarkan untuk berkahwin. Lebih dari satu. Ini akan itu relevan. Kita berbincangan kita ni. Dan kalau kita nak pergi satu tahap lagi, dalam Islam lah, ini dalam Islam. Bukan sekadar tak boleh ganggu isteri orang. Tunangan orang pun tak boleh. Betul. Dilarang dalam Islam. Ya? Betul.
Tak boleh. Haram. Hukumnya haram. Ya. Haram ni maknanya forbidden. Forbidden. Tak boleh nak menggoda isteri orang berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Tak boleh. Jadi sekarang ni kes, saya nak tahu tentang bidang penguatkuasaan. Hari ini, ketika setelah berlaku pemasukan 498 ni, adakah langsung tak boleh charge orang kacau isteri orang, Ustaz? Soalan saya. Okey, senarionya berlaku. Okey. Seorang isteri digoda oleh seorang lelaki. Okey. Kemudian suami dia dia kata tu, okey. dia pergi report kat polis. Okey, betul. Wali kata kita tak boleh buat apa dah. Sekarang ni. Tak boleh. Waduh, peliknya. Kalau nak Okey. pergi ke penguat kuasa JAIS atau penguat kuasa agama. Faham? Tapi kita dah terang tadi. Ke depan kita tak tahu. Tak tahu Tapi lagi. dekat situ masih ada lagi ruang. Ada ruang. Kat situlah. Tapi untuk orang Muslim saja. Non-Muslim? Non-Muslim tak boleh buat apa. Oh, it's a very interesting agreement. Menarik, Ustaz. Okey, Ustaz, last. Nasihat Ustaz kepada kerajaan. Bila dah tahu benda ni. Sebab aku menimbulkan lebih banyak malapetaka, Ustaz, daripada sekadar nak berpaut dengan atas nama kesesamaan gender, diskriminasi gender. Tapi implikasi ni saya nampak lagi buruk ni. Dia maksudnya cacah merbah masyarakat walaupun even melibatkan non-Muslim sekalipun. Yang pertama sekali kita kena tahu undang-undang ni sebelum merdeka. Yang 498 ni? 498 ni sebelum merdeka. I see. Dengan kata lainnya pengaruh undang-undang British. Okey, faham? Dengan kata lainnya British ataupun undang-undang sebelum ini tak boleh terima perbuatan menggoda isteri orang. Kita boleh pula. Kenapa selepas merdeka kita boleh terima orang menggoda isteri orang? Itu kalau persoalan orang layman lah, orang-orang biasa cakap macam tu lah. Ya. Jadi adakah kerajaan boleh stop dekat situ? Sebab ini keputusan mahkamah, tak boleh. Biar je. Tak. Tak boleh. Walaupun ia keputusan mahkamah, memang mahkamah mempunyai punca kuasa berdasarkan kepada perkara 4/4 Perlembagaan Persekutuan. Okey. Tetapi pihak-pihak seperti kerajaan, pemegang taruh, jabatan-jabatan agama, penguasa negeri dan sebagainya, boleh mohon untuk buat review ke mahkamah juga. Tak bersetuju dengan ni, tak berpuas hati. Jadi, Dan dengan kata tambahan satu lagi, dalam parlimen menjadi tanggungjawab kerajaan pada hari ini. Betul. Sebab ia berlaku pada hari ini, kerajaan hari ini sepatutnya table lah. mengambil langkah untuk menghadapi masalah ini dengan tabelkan satu undang-undang yang kemudiannya tidak lagi boleh dibatalkan. Nah, Menarik, masih Ustaz. Sama-sama. Jelas, mudah-mudahan ada sedikit ilmu kita boleh kutip dan kita dapat ambil pengajaran. Terima kasih semua.